Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Khamis, 27 hari bulan 1 2022. On the way perjalanan ke Shah Alam, Selangor atas Mesyuarat Agung Tuan Belalang Negeri Selangor. Pada waktu yang ada ni, pagi ni, saya ingin menyambung balik berkaitan dengan semalam. Topik yang saya bincangkan ialah kelab cili 3 kilo. Okey, tuan-tuan akan tengok video ni dalam keadaan bergagak sebab merakam dalam kereta lah. Nak kata salah tu salah juga kan. Okay. Jan, so slow lah kita jalan. Okey. Semalam bila kita ni ramai, alhamdulillah, sambutan bagi perkara ni sebenarnya menggalakkan lah. Dan tak, sebab kita hanya buka untuk fasa pertama ni kepada kumpulan vertigasi hijau. Kalau orang tak faham apa ni kumpulan vertigasi hijau, kumpulan vertigasi hijau ni ialah kumpulan penanam cili yang bernaung di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat. Dan ID-nya dah sampai 900 ID lah, mana 900 nombor ahli yang telah terlibat dengan Pertubuhan Peladang ni punya program. Dan mengapa kita mewujudkan kumpulan vertigasi hijau ni sebagai salah satu pengenalan lah. Untuk menjadi ahli peladang, anda mesti berada di satu kawasan lah, kawasan tersebut lah. Contoh kalau Kuala Langat tu mesti berada di Kuala Langat. Tapi namun anda berada di luar, ada usahawan yang duduk di luar Kuala Langat dan mereka ni kena jadi ahli di kawasan tersebut lah. Contohnya kalau dia duduk di Negeri Selangor tu sendiri, contoh Dengkil, dia tak boleh jadi ahli Tuan Peladang Kawasan Kuala Langat, tapi dia kena jadi ahli Tuan Peladang Dengkil sebab kawasannya ialah di Dengkil ya. Oleh kerana itu kami daripada PPK Kuala Langat telah pun bersetuju menumbuhkan kumpulan vertigasi hijau. Maknanya kita ada satu kata orang ni kumpulan yang bernaung di bawah Tuan Peladang Kawasan Kuala Langat. Maknanya kita ada satu baju yang sama lah, walaupun orang tu duduk di luar daripada Kuala Langat. Maknanya semua orang dapat merasai satu pengurusan yang sama. Okey. Dan apa yang mereka dapat daripada kumpulan vertigasi hijau ni? Vertigasi hijau ni kebanyakan mereka ni memang dapat manfaat. Yang pertamanya ada yang belian harga input yang lebih murah. Dan kita buat jaminan pasaran lah kepada hasil-hasil yang dikeluarkan. Okey. Untuk topik tu siapa? Untuk jaminan pasaran tu saya akan komen pada next video, iaitu besok lah. Okey, pada hari ni saya nak sambung balik berkaitan dengan kelab cili 3 kilo. Okey, mana kelab cili 3 kilo ni semalam bila kita dapat feedback yang baik pun dapat, yang tak baik pun dapat jugalah. Ini biasalah. Kan, maknanya ada yang kata, alah, mengapa nak wujud kelab cili 3 kilo, lepas tu nak kutip duit pula nya RM100 untuk penyelidikan. Okey, pertama sekali kita nak tekankan yang kelab cili 3 kilo ni sebenarnya ialah kelab sukarela, kan. Masuk pun tak apa, tak masuk pun tak apa, tak ada pemaksaan pun. Tetapi seperti yang saya maklum semalam, maknanya orang yang berada dalam kelab 3 kilo ni mendapat pemantauan yang bersistematik, kan. Kalau sebelum ni kita tanya soalan, kawan tu ada masa dia jawab, ada masa dia senyap, kan. Maknanya masing-masing tak ada komitmen. Yang tukang tanya nakkan komitmen untuk nak jawab dan dengan harapan untuk menyelesaikan masalah dekat ladang dia. Tetapi yang tukang jawab ni tak ada komitmen apa-apa, nak jawab dia jawab, kan. Maknanya tak bersistem lah. Dan saya tengok ada segelintir yang memberi servis sebahagiannya seperti ini, seperti mana mungkin dia ada berjual baja, racun dan sebagainya. Maknanya mengharapkan dengan servis sebegini dia dapat ada bolehlah menjual jualan selepas tu lah, kan. Itu tak apa, maknanya yang pentingnya kelab ni sukarela. Tetapi bagi saya, dalam waktu inilah pengalaman kita menghandle penanam cili ni memang ramai dan pelbagai masalah yang timbul dan pelbagai suka duka yang timbul. Maknanya sekarang ni bila kita ada pemantauan yang bersistematik ni, kan, kita boleh tahu keputusan-keputusan yang nak dilaksanakan di kebun ni dengan tepat. RM100 mungkin ada orang kata besar, ya, saya mengaku, kan. Tetapi resiko dan juga impact yang kita dapat dengan RM100 tu sebenarnya lebih besar, kan. Maknanya RM100 ni pertama kita dapat direct perundingan bersama dengan teknikal-teknikal yang cukup mahir, kan. Teknikal ni maknanya teknikal pada hari ni ada 5 orang,
dan kita akan menambahkan lagi teknikal ni daripada kalangan orang-orang yang dah mahir ni. Kita akan masuk dalam grup teknikal ni supaya kita dapat memberi khidmat lebih cepat dan pantas. Pertama. Yang keduanya, apabila kelab ni sukarela, kelab ni sukarela nanti ada pemaksaan kan? Tetapi ramai orang yang pengalaman kita kan, mungkin benda ni tuan rasa tak ataupun tidak, wallahualam, mungkin ada, mungkin tidak. Apabila kan, kalau kita tengok mereka-mereka yang menceburi bidang cili ni cukup berani lah kan, cukup berani. Ramai yang ni ramai yang mula-mula tengok harga cili, wah, terbaca satu artikel, wah, petani cili untung besar, dan dia pun cari search dekat Google dan sebagainya, jumpalah kawan, jumpalah ni, dan menceburi dalam bidang pertanian cili tu sendiri. Dan daripada sana, kadang-kadang tu dengan kursus satu hari melabur 30-40 ribu. Betul, anda cukup berani pada waktu tersebut. Walau bagaimanapun, kita mengharapkan pelaburan 30-40 ribu ni, walaupun sekalipun 5 ribu sekalipun, kita mengharapkan pulangan semula, bukan sekadar kita suka-suka. Itulah yang kita nak jani income. Sebenarnya daripada pertamanya ada orang nak suka-suka. Itu buat suka-suka pun takkan kita nak letakkan duit 5 ribu sahaja suka-suka kan. Ini secara stigma dia untuk bagaimana melabur lah. Okey. Dan orang yang 30-40 ribu tu ambil duit simpanan, semua sekali keluarkan duit simpanan, kita nak pulangkan balik simpanan tersebut ke tempat yang sepatutnya kita ambil. Dan yang keduanya, kita nakkan manfaat lah, ada pertambahan pendapatan setiap bulan. Walau bagaimanapun, kerana dengar khusus daripada search daripada Google, search daripada daripada satu hari punya kursus, dan bagi saya dah melabur 30 ribu. Musim pertama ramai yang berjaya, tapi musim kedua ramai yang gagal, musim ketiga lagi gagal. Kerana apa? Kerana musim kedua tu memberi impak yang besar kepada musim ketiga. Sebab nak gerakkan musim ketiga perlukan modal. Musim kedua dah gagal, dia nak modalkan musim ketiga, semangat pun dah jatuh. Inilah perkara-perkara yang akan ditekan. Dan bila saya duduk bersama tim teknikal lah, ini pengalaman lah, duduk bersama tim teknikal ni, saya lihat SOP yang sedia ada betul pada waktunya. Pada mula tu betul pada waktunya. Tetapi sebenarnya pada ketika itu keputusan tu tak berapa tepat jika dibanding di lapangan. Ini yang benda yang saya tengok, study balik kan. Ada kata siram 6 kali sehari. Ada waktunya tidak boleh menyiram pun, walaupun sekalipun. Pokok tak makan. Benda ni lah dan dia tengok punca-punca pokok rosak ni, kerana dia kata berpunca daripada lebih air, ada yang terlebih baja. Lepas tu semalam ada yang isu yang kita bincangkan ialah dia kata okey, orang tanya kebun dia rosak 80% pada satu malam, dan dia justify itu sebagai trip. Saya kata, sedangkan sebenarnya trip tidak akan boleh menyerang kebun dia 80%. Maknanya benda-benda macam ni lah yang perlukan orang berpengalaman yang memandang benda ni dan boleh memberi advice yang tepat. Ada penyakit yang boleh diselamatkan, ada penyakit yang tidak boleh diselamatkan pokoknya. Maka di sinilah bagi saya teknikal advice yang sangat-sangat penting untuk kita mendapat tindakan yang tepat kan. Dan apabila tindakan yang tepat ini, apabila pokok ni dijaga dengan baik, pokoknya subur, insya-Allah hasilnya subur kan, hasilnya baik. Kita mengejar pokok cili ni boleh berbuah sampai kita biasanya peringkat ketiga. Ada orang dapat, kalau yang pokok yang padu-padu ni sampai peringkat keempat, itu memang jarang jumpa lah. Tapi peringkat ketiga ni ada, dan siapa yang pokok dia berjaya dipetik sampai peringkat ketiga, kita yakin itu adalah melebihi daripada 3 kilo punya hasil. Okay, right? Nak dapatkan hasil setinggi 3 kilo peringkat ketiga ni, peringkat pertama mesti selamat, peringkat kedua mesti selamat, dan peringkat ketiga mesti selamat. Dan berhasillah cili yang melebihi 3 kilo. Dan kalau kita tengok peringkat ketiga ni, buah dia dah pendek-pendek. Sebab tu tuan peladang ni datang dengan satu package yang lengkap. Package yang itu kita boleh beli balik pada harga yang lantai. Bagi cili ni lah RM6. Harga lantai, maknanya kita tak akan jumpa lagi harga yang di bawah RM6 bagi peserta di bawah PPK Kuala kan. Dan maknanya seperti tajuk awal ni kan, maknanya benda ni sukarela. Maknanya dengan masuk ke kelab ini, kita memberi advice yang bersistematik, dan manfaat sistematik itulah yang tuan-tuan akan dizahirkan semula kepada result hasil, iaitu 3 kilo. Kita yakin, sangat yakin kepada kelab ini, sangat yakin dengan pasukan teknikal yang memberi khidmat, dan sangat yakin kepada
kaedah yang kita laksanakan ini akan membantu tuan-tuan di luar sana. Okey, masa dah 10 minit, maknanya saya tidak boleh panjang lebih daripada 10 minit bagi saya untuk satu video. Dan maknanya saya tekankan, kelab ini adalah kelab sukarela kan. Masuk sukarela untuk masuk lah, tapi dia kenakan bayaran sebanyak RM100 semusim. Dan kita harapkan dengan adanya sumbangan kedua-dua pihak kan, petani itu akan follow semua sekali advice yang diberikan oleh tim teknikal, dan pelaksanaan di ladang tu akan dilaksanakan dengan tepat. Maka insya-Allah resultnya akan dapat result yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.